قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم سلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Umru Ummatil Islam wa Qurbu Zuhuril Imam Al-Mahdi alaihi salam. Pada muka surat yang ke-79 fasal keempat, iaitu perihal tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi dan tata cara pembaiatannya. Kata penulis, pertama sekali kami akan mengetengahkan beberapa hadis tentang kemunculan Imam Al-Mahdi. Ada 6 hadis yang dikongsikan dalam sisipan fasal keempat ini sebelum masuk kepada tanda dekat benar kemunculan Al-Mahdi tersebut. Hadis yang pertama daripada Aisyah radhiyallahu an ummul mukminin telah berkata, Abitha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam fi manamah faqulna ya Rasulullah sana'ta shay'an fi manamika lam takun taf'aluh faqala al-ajabu anna nasan min ummati ya'ummuna al-bayt li rajulin min Quraisy qad laja'a bil bayt hatta iza kanu bil bayda khusifa bihim faqulna ya Rasulullah inna at-tariq qad yajma'u an-nas qala na'am fihimul mustabsir wal majbur wa ibn as-sabil yahlikuna mahlaka wahidan wa yasduruna masadir syatta yab'athuhumullah ala niyyatihim. Ketika tidur, kata Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam bergetar. Lalu bertanya akan kami kepada Rasulullah, mengapa engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawasanya akan terjadi satu kehancuran, iaitu bahawa sekelompok orang dari umatku
akan berangkat menuju ke Baitullah untuk memburu seorang lelaki Quraisy yang pergi bersembunyi di Kaabah, sehingga apabila orang-orang tersebut telah sampai di sebuah padang pasir yang dinamakan tempat tersebut dengan panggilan Al-Baida, maka mereka ditelan bumi. Faqulna, dan kami bertanya lagi kepada Nabi SAW, bukankah di jalan padang pasir itu terdapat bermacam-macam orang? Baginda Nabi SAW menjawab, betul. Di antara mereka yang ditelan itu adalah mereka yang pertama yang sengaja pergi untuk berperang. Yang kedua, daripada kalangan orang yang dipaksa untuk mengejar Al-Mahdi, ada pula yang terpaksa untuk berperang. Serta ada pula orang yang berada dalam keadaan musafir, akan tetapi mereka binasa dalam satu waktu dan tempat, sedangkan mereka berasal dari arah niatnya yang berbeza-beza. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka berdasarkan menurut niat mereka masing-masing ketika mana mereka mendapat kematian. Hadis yang kedua daripada Nabi SAW, ya'udhu a'idhun bil bait fayub'athu ilaih ba'thun fa idza kanu bibaida min al-ardi khusifa bihim. Seorang lelaki akan berlindung di Baitullah, maka diutuslah satu utusan oleh pihak pemerintah, penguasa, untuk mengejar lelaki tersebut. Dan ketika mereka telah sampai di suatu padang pasir, maka mereka terbenam ditelan bumi. Hadis ini dititip dari Sahih Muslim. Riwayatnya daripada Ummu Salamah, khusus dalam Kitabul Fitan wa Ashratus Sa'ah, kitab tentang huru-hara akhir zaman dan syarat-syarat, isyarat-isyarat kiamat. Dikeluarkan oleh Na'im bin Hamad dari Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, tanda kemunculan Al-Mahdi adalah apabila sebuah pasukan tentera ditelan bumi di sebuah padang pasir. Dan telah berkata Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkir bab berita kedatangan khalifah yang akan muncul di akhir zaman yang bernama Al-Mahdi dan tanda-tanda kemunculannya. Tentera yang dibenamkan ini, kata Al-Qurtubi, ialah tentera yang keluar menuju Mekah untuk memerangi Al-Mahdi. Hadis yang ketiga yang dimuatkan dalam kitab Umuril Umatil Islam ini, iaitu daripada baginda Nabi SAW, sayaudu bihadzal bait qaumun laysat lahum man'ah wala adadun wala uddah yub'atsu ilaihim jaysh hatta idza kanu bibaida min al-ardi khusifa bihim. Dalam satu riwayat lain disebutkan, satu kaum yang mempunyai jumlah dan kekuatan yang tidak bererti akan kembali ke Baitullah. Maka diutuslah oleh penguasa sekelompok tentera untuk mengejar mereka. Sehingga apabila mereka telah sampai di suatu padang pasir, maka mereka ditelan bumi. Hadis yang keempat, sabda Nabi SAW, la ya'ummanna hadzal bait jayshu yaghzunah hatta idza kanu bibaida min al-ardi yukhsafu bi awsatihim wa yunadi awwaluhum akhirahum thumma yukhsafu bihim fala yabqa illa ash-sharidu alladhi yukhbiru anhum. Sesungguhnya Baitullah ini akan diserang oleh suatu pasukan, sehingga apabila pasukan tersebut telah sampai di sebuah kawasan padang pasir, maka bahagian tengah pasukan itu mula ditelan bumi. Maka berteriaklah, wa yunadi, berteriaklah pasukan yang berada di hadapan, awwaluhum, kepada pasukan yang berada di belakang mereka. Kemudian semua mereka sekaligus ditenggelamkan oleh bumi, dan tidak ada yang tertinggal melainkan seorang yang selamat yang akan mengkhabarkan tentang kejadian penenggelaman tentera tersebut yang telah menimpa mereka. Hadis yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yubay'u lirajul bainar rukni wal maqam, akan dibai'ah seorang lelaki antara maqam Ibrahim dengan sudut Kaabah, merujuk kepada Hajar Aswad. Dan hadis yang keenam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaishu min ummati yaji'una min qibali Syam ya'ummun al-bait li rajulin yamna'uhu Allahu min.
satu pasukan dari umatku akan datang dari arah negeri Syam menuju ke Baitullah, Kaabah, untuk mengejar seorang lelaki yang akan dijaga oleh Allah daripada mereka. Pada fasal kedua dalam bab ini, kita telah mengenal Al-Mahdi dan ciri-cirinya, iaitu bahawa ia bernama Muhammad ibn Abdullah, fizikalnya, isimnya, sifatnya, seorang yang berketurunan daripada keturunan Nabi SAW. Fizikal Imam Al-Mahdi sebagaimana, iaitu penampakan Al-Mahdi itu pada diri dia. Seperti mana juga yang disebutkan dalam kitab, kita juga kena mengetahui sifat yang spesifik yang tidak dipunyai oleh orang lain apabila Al-Mahdi ini telah muncul. Yang mana demikian kita tidak akan berselisih lagi tentang hakikat Al-Mahdi. Seperti halnya Al-Masih Ad-Dajjal telah dijelaskan sifatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan teliti. Namun begitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan sifat Dajjal yang tidak dimiliki oleh orang lain, bahawa Dajjal itu tertulis di antara dua matanya perkataan kafara yang dapat dibaca oleh setiap orang mukmin, termasuk mukmin yang tidak boleh membaca. Maksud dia, orang yang ada nilai iman dalam diri dia, bila dia jumpa kafir, bila jumpa Dajjal itu, dia tahu itu adalah sifat kafara, sifat Dajjal. Dia bukan kata kita ambil gambar nampak dia tulis tak orang beriman pada masa tu. Begitu juga halnya dengan ciri-ciri Isa ibn Maryam alaihi salam, telah dijelaskan dengan teliti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dapat diragukan. Namun walaupun begitu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan bahawa Isa Al-Masih akan turun kepada kita dari langit dengan cara yang tidak disamai oleh sesiapa pun, iaitu dengan meletakkan kedua tangannya di atas sayap di antara dua malaikat yang mulia. Dan oleh kerana itu, apakah ada tanda-tanda yang khusus, yang spesifik dan jelas yang menguatkan, meyakinkan kita bahawa lelaki yang bernama Muhammad ibnu Abdullah dengan sifat-sifat yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang lelaki yang akan dibai'ah di Baitullah dan adalah benar-benar Al-Mahdi yang kita tunggu-tunggu kemunculannya. Adakah betul sifat dia seperti mana yang Nabi sebut? Pasti benar. Cuma hari ini kita duduk dalam satu tajuk yang menumpukan pada satu term berkenaan dengan respon selepas pembaiatan ke atas Al-Mahdi. Ada dua wajah dekat sini kata ulama. Yang pertama, bila mana trending ataupun viral kisah tentang Al-Mahdi diketahui oleh beberapa orang ketika mana dia duduk di Madinah. Al-Mahdi, yang ini versi pertama, Al-Mahdi mengambil keputusan untuk meninggalkan Madinah menuju ke Mekah. Bila dia dah bergerak keluar daripada Madinah, maka kata Nabi SAW, ada satu kumpulan tentera yang diperintahkan oleh pemerintah pada waktu tersebut. Jumlahnya, kalau ikut dalam beberapa riwayat, sebut 300 orang. Yang mereka ni tadi disuruh oleh pemerintah untuk mengejar lelaki yang keluar daripada Madinah ni tadi. Bila mana mereka dalam usaha mendapatkan Al-Mahdi pada ketika itu, Al-Mahdi selesai sampai ke Mekah, tetapi pasukan ini tadi sampai di satu tempat namanya Al-Baida, dekat dengan Bir Ali, satu kawasan padang pasir yang dijadikan sebagai tempat Al-Aswaq, satu tempat untuk berjual beli. Ramai orang duk berniaga dekat situ. Sampai saja mereka di sana, maka berlaku penenggelaman seperti yang kita sebutkan dalam beberapa hadis yang kita kongsikan kepada tuan-tuan. Dan penenggelamannya bukan bermula di depan atau belakang, tetapi bermula dari tengah pasukan. 300 orang tak perlu radius kawasan yang besar. Tetapi kata ulama, bila gerakan tentera bergerak untuk mencari, iaitu dalam respon mereka bukan rescue and search, tapi mereka cuma nak search. Jadi mereka bukanlah berbaris, berbatalion, duduk dalam keadaan berkontijen. Dia akan pi merebak. Sebab mereka nak pi cari, mereka nak geledah. Jadi bila masuk Al-Aswaq, kawasan di Baida ini, maka kawasan yang disebutkan itu tenggelam seluruhnya dengan radius kawasan yang amat besar. Dan Al-Mahdi dalam
respon daripada ulama, antaranya Imam An-Nawawi dalam kitabnya, Imam Asy-Syafi'i juga dalam bab pengkhususan tentang fitan dan al-malhamah. Dia beritahu bila Al-Mahdi sampai saja di Mekah, dia terus melakukan tawaf. Tetapi keadaan melakukan tawaf itu adalah dalam keadaan yang Nabi SAW mengatakan dengan perkataan pergi bersembunyi. Maksudnya bila masuk dalam Mekah pun duduk dalam keadaan nak menyembunyikan diri dia. Bila nak melakukan tawaf, kita mai sampai dekat rukun, duduk dalam keadaan nak melintasi Hajar Aswad, kita akan pusingkan wajah kita menghadap ke Kaabah sambil melambaikan kalimah-kalimah, melambaikan tangan dan menyebutkan kalimah labbaik Allah. Tetapi Al-Mahdi ketika itu berusaha untuk menutup wajahnya daripada dilihat oleh, sangkaannya ada lagi tentera yang masih lagi mengejar. Dan perbuatan Al-Mahdi ini memberikan satu signal kepada ulama yang ada di sana bahawasanya tak ada siapa pun yang masuk ke Mekah duduk dalam keadaan nak melakukan tawaf dan berusaha untuk menutup wajahnya ketika melakukan tawaf, melainkan dia ni nampak sangat. Boleh faham Bila kita pergi Mekah, masuk saja kawasan Al-Haram, kita akan pergi ke Baitullah, buat tawaf, ya, kita akan pusing macam biasa. Tetapi sifat Al-Mahdi pada ketika itu menyembunyikan wajahnya daripada dilihat oleh orang yang pada sangkaan dia mungkin ada di sana untuk mengecam ini adalah Al-Mahdi. Tetapi dalam masa yang sama, koordinasi yang telah Nabi SAW lokasikan dalam setiap hadis Nabi SAW memberikan kepada ulama ketika itu, inilah ciri dan tanda-tanda seorang Al-Mahdi, kerana dia masuk dalam keadaan berusaha untuk bersembunyi. Pun ada juga beberapa kali diingatkan oleh guru kita yang mulia, banyak kali kita bila bincang, dia kata kalau macam tu, sekali kita main tak orang belik pulau seorang habis, dia pergi masuk, pergi nak tawaf tu, dia buat ketuk-ketuk muka, kan? Boleh tak? Dia lah rugi. Pasal dia seorang duk ketuk-ketuk sebab dia duk rasa dia Al-Mahdi pula, kan? Tapi waktu tu memang keadaan Al-Mahdi ketika itu, sebab dia duk menutup wajahnya, nampak sangat dia adalah lelaki yang Nabi SAW isyaratkan dalam hadis. Dan sebab tu bila mana dah dia masuk saja, selesai melakukan tawaf, datang satu orang yang tidak ditenggelamkan itu, yang selamat daripada penenggelaman, mai dekat Mekah, dan dia bagi tahu pula dekat orang yang ada di Mekah, sesungguhnya tentera kami telah ditenggelamkan di Baidak, seperti yang Nabi sebut. Dan dia cerita, kami ini dalam pengejaran untuk mengejar Al-Mahdi. Maka tahu dah yang tadi itu Al-Mahdi. Selesai. Lepas itu berlaku pembaiatan. Lepas pembaiatan berlaku, dia bermunajat pada Allah, kata ulama, daripada isyak sampai subuh, untuk mengambil perkataan fayuslihuhullah, diislahkan oleh Allah dalam satu malam. Yang itu yang pertama. Yang kedua, bila kita tengok pada hadis yang ketiga, hadis yang ketiga ini, hadis yang ketiga, bila Nabi SAW menyebutkan ada satu lagi versi berkenaan dengan kemunculan Al-Mahdi, iaitu selepas pembaiatan berlaku di Mekah, di antara kawasan Kaabah, iaitu Hajar Aswad dan juga Maqam Ibrahim, ada orang yang masih lagi duduk dalam keadaan betul ke tak ni? Ke propaganda ni? Dah berlaku dah pembaiatan. Pembaiatan dah berlaku dah. Tapi orang-orang muslimin, mukminin ketika itu yang hanya duduk dalam situasi pembaiatan saja yang tahu ini adalah Al-Mahdi. Tak ada pengajaran lagi, tak ada orang kata tentera yang main duk ligan lagi. Tetapi disebabkan berlakunya pembaiatan di Mekah, isu tentang pembaiatan itu telah ditularkan seluruh dunia. Kalau ikut bahasa mudah, seluruh dunia. Tetapi dia main dulu di seluruh Jazirah Arab. Dah dibai'ah Al-Mahdi, maka seluruh orang di tanah Arab tahu ada pembai'atan berlaku antara Maqam Ibrahim dan juga Hajar Aswad. Lalu masa itulah baru dikerahkan satu tentera yang jumlahnya 300 orang untuk pergi menentang Al-Mahdi ini. Kalau ikut dalam apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis,
tentera tu tadi ditugaskan dan dikerah serta dipaksa untuk menangkap Al-Mahdi. Dan bila mana berlaku penenggelaman tentera tersebut di Baidak, satu orang selamat, satu orang tu sampai ke Mekah dan dia cerita, kata kami ni bersama dengan tentera-tentera yang lain, semuanya telah pun ditenggelamkan kecuali aku seorang saja sebab kami nak pergi tangkap Al-Mahdi itu. Maka selepas daripada peristiwa itu, barulah seluruh muslimin, orang-orang Islam, orang-orang iman yang berada di segenap penjuru dunia datang berbai'ah kepada Al-Mahdi. Boleh faham? Satu, dalam versi yang kita sebut daripada hadis 1, hadis 2, hadis 4, hadis 5 dan juga hadis 6, berlaku dulu pengejaran baru pembaiatan. Tapi bila tengok dalam hadis ketiga, ada ulama yang memberikan respon, berlaku pembaiatan dahulu, kisah pembaiatan ditularkan sampai di seluruh tanah Arab, baru berlakunya pengejaran ke atas Al-Mahdi. Dan bila orang tahu kata ada penenggelaman, confirm. Hadis Nabi dah beritahu dah, yang dikejar itu memang betul-betul Al-Mahdi. Sebab tu dalam pengenalan tentang Imam Al-Mahdi, Nabi SAW dengan nilai pengkhususan spesifiknya Nabi mengkhabarkan kepada kita segala segenap penjuru tentang kemunculan Al-Mahdi. Bukan berkenaan dengan fizik diri Al-Mahdi, bukan takat suasana pemerintahan sosioekonominya ketika itu, bukan takat isu berkenaan dengan cuaca, tetapi juga bagaimana Nabi SAW menegaskan kepada kita apa yang berlaku dalam politik semasa pada waktu tersebut. Sebab tu adanya perebutan kerajaan pemerintahan daripada 3 anak raja, kemudian berlakunya salji yang tebal di kawasan sekitar tanah Arab, khususnya di Mekah. Sebab ambil daripada hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan merangkak di dalam salji yang tebal tu. Dan tak cukup dengan tu, Nabi juga berikan kepada kita ciri fizik Al-Mahdi, yang mana bukan takat cerita giginya macam mana, keningnya macam mana, dahinya macam mana, kulitnya macam mana, sampai ke tahap dalam satu riwayat sebut Al-Mahdi dia telo ataupun dia pelat bila sebut huruf Ra. Huruf Ra dia tu dengar janggal. Dia dengar ganjil huruf Ra dia tu. Tetapi dia orang Arab. Dia keturunan Nabi SAW. Dia duduk dalam keadaan Nabi SAW memperincikan setiap ciri-ciri tanda Al-Mahdi. Kemudian pada muka surat yang seterusnya 84, yang ni tanda yang meyakinkan kemunculan Al-Mahdi. Disebutkan oleh penulis, tanda-tanda tersebut adalah bahawa Al-Mahdi dibai'ah di Kaabah yang mulia di antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim oleh satu kelompok yang mempunyai jumlah dan kekuatan yang tidak bererti. Maksud dia, jumlah mereka adalah jumlah yang seperti mana jumlah perang Badar. Yang ini disebutkan juga, ada yang setuju 313, ada yang kata 314, ada yang kata 316, ada yang kata 319. Tetapi jumlah ulama yang ketika itu ada dalam pembaiatan ke atas Nabi SAW adalah seramai 300 belasan, bermula daripada 313 ke atas dan tak sampai 320. Dalam banyak riwayat menyebutkan jumlah orang yang berbai'ah kepada Al-Mahdi. Dan mereka mencari perlindungan dari keberkatan Kaabah. Maksudnya pada ketika itu yang duk berkumpul dekat situ bukan lagi orang biasa-biasa. Mekah pada waktu tu duduk dalam keadaan dikelilingi oleh orang-orang alim ulama yang nak mencari perlindungan semata-mata atas nilai iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok juga dalam beberapa kupasan terdahulu tentang perebutan tahta 3 orang anak raja. Kita baca berkenaan satu hadis tentang akhir zaman, dia sebut Fustatul Muslimun berada di Syam. Pusat orang Islam berada di Syam. Sedangkan Mekah dengan Madinah masih lagi ada. Kenapa tidak di situ sahaja dijadikan pusat orang Islam, tetapi kenapa di Syam? Bila kita buka dalam hadis tentang perebutan tahta kerajaan, rupa-rupanya Kaabah ataupun Mekah Al-Mukarramah dan juga Madinatul Munawwarah Al-Musyarrafah akan berada dalam beberapa fasa perubahan. Pertama, yang kita duk nampak sebelum-sebelum ni, selalu dikunjungi.
Yang pertama, tanpa ada keperluan daripada segi kewangan yang menimpa berat. Maksudnya dulu dengan tidak ada nilai pasport, bukan tidak nilai pasport. Dulu kerajaan Islam luas. Kita nak pergi Mekah jalan kaki, tak ada masalah. Tuan-tuan boleh tengok kisah berkenaan dengan ulama terdahulu, antaranya yang hidup sekitar tahun sebelum penjajahan. Mereka nak pergi menunaikan haji, tak perlu kepada pasport, tak perlu kepada kesusah payahan untuk melepas border-border negeri. Tetapi benda tu dah berubah lepas berlakunya pengkolonialan ataupun proses penginggrisan ke atas negara kita. Dah ada border-border. Bila ada border, dia jadi susah sikit, tapi tetap boleh pi juga. Lepas daripada tu, daripada kita duk boleh pi selalu, dalam 2 tahun belakangan tak boleh pi. Bukan benda baru, dah 40 kali dah Mekah tidak boleh diziarahi sepanjang zaman. Daripada awal dalam sirah sampailah sekarang ini, lebih daripada 40 kali orang Islam tidak dibenarkan, ataupun ada halangan yang cukup besar lagi dahsyat untuk tidak dibenarkan masuk ke kawasan Mekah. Dia nampak susah, tak boleh pergi. Yang ketiga, kita akan berada pada satu zaman orang yang nak pergi Mekah ni, dia akan jadi lebih susah. Dia punya syarat requirement dia tu lebih berat. Mula dah habaq dah 1, lepas tu 2, lepas tu kena 3, kan? Lepas tu nanti dia akan minta pula ada benda-benda lain kena clearkan, kena lengkapkan baru boleh pergi. Masa tu dah mula jadi susah. Yang keempat, dia akan main satu zaman orang dah orang dah mula ada satu perasaan malas nak pergi. Bukan sebab Kaabah tidak, bukan sebab Madinah tidak, tetapi malas nak pergi disebabkan oleh ketidakstabilan politiknya, ketidakstabilan ekonominya, ketidakstabilan sosialnya yang berlaku di Mekah dan juga Madinah pada satu ketika nanti. Dan terakhir, orang yang akan pergi ke sana hanyalah orang-orang yang duduk dalam keadaan seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, iaitu para alim ulama yang hanya mengharapkan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla wa Ala, dan mereka memang nak duduk di sana hanya kerana nak dapatkan izzah daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Orang yang tak ada apa. Bahkan ketika disebutkan tentang kisah ini, antara benda yang dikongsikan kepada kita, masyarakat dunia pada waktu tu duduk dalam keadaan yang biasa. Ada masjid, ada surau, ada sembahyang macam biasa apa semua. Cuma dia akan jadi lebih berat lah. Dia akan jadi lebih mangkak. Masjid ada tapi jumlahnya, jemaahnya tak ramai mana. Masjid ada tetapi output produk yang keluar pada masjid adalah orang yang menerakakan orang. Masjid duduk dalam keadaan dibina dengan indah, tetapi yang keluar daripada masjid adalah orang yang meruntuhkan institusi masjid, orang yang tidak menghidupkan syiar, orang yang menerakakan orang-orang yang tidak hadir ke masjid. Ya, dia akan main zaman macam tu. Dan kemudian kata Nabi SAW, al-ajabu anna nasan min ummati ya'ummun al-bait li rajulin min Quraisy qad laja'a bil bait. Sungguh aneh bahawa satu kelompok orang yang dari umatku akan berangkat menuju Baitullah untuk mengejar seorang lelaki Quraisy yang berlindung di Baitullah. Situasi berlindung ni bukan takat Al-Mahdi, tetapi dah ada alim ulama yang dah duk tunggu di Mekah untuk berlindung di sana. Sebab dekat situ takkan wujud lagi orang yang kita katakan pada hari ini nak minta perlindungan duduk dalam keadaan jauh daripada Baitullah. Tidak, mereka akan terus pergi ke sana. Sebab tu kita akan nampak benda tu nanti bila sampai waktu mendekat kepada kemunculan Al-Mahdi. Dan sehingga apabila tentera tersebut telah melalui kota Madinah sampai di satu tempat dekat dengan Zulhulaifah, maka mereka ditelan bumi yang disebutkan tentang Al-Baidah. Dan demikian semua orang akan tahu bahawa lelaki yang berlindung di Baitullah adalah Khalifatullah Al-Mahdi, di mana Allah Subhanahu wa taala memberinya kekeramatan, iaitu ikram takrimullah, mendapat kemuliaan daripada Allah, perlindungan dan pembelaan untuknya dengan membenamkan tentera yang akan mengejarnya ke perut bumi. Apabila orang sudah mengetahui hal tersebut, maka mereka akan membai'ahnya Al-Mahdi dengan utusan-utusan, kelompok-kelompok
dan ia akan didatangi oleh orang pilihan negeri Syam dan Iraq yang terdiri daripada waliullah, orang-orang taat dan pilihan orang-orang saleh, dan kemudian mereka semua membai'ah Al-Mahdi. Maka pada ketika itu diwajibkan ke atas semua orang untuk membai'ahnya. Proses pembai'atan dia akan mai dalam 3 sekuel. Yang pertama, para awliya akan membai'ah Al-Mahdi. Siapa dia? Daripada mana? Kelompok daripada Syam dan Iraq. Dalam satu catatan disebutkan 313, 314, 316, 319 orang ini akan ada dalam kelompok itu lelaki dan perempuan. Orang mana? Orang Syam dan orang Iraq. Bagian hitam tak? Balik pulau tak? Pulau Pinang tak? Dia duduk di sana. Dan ulama kata, adakah dikira pada kelahiran? Tidak. Paling tidak, paling kurang dikira pada Maustatin. Dia dah bermukim di sana? Ya. Mungkin juga orang balik pulau. Mungkin juga orang Kuala Ketih. Mungkin juga orang Johor. Tetapi dia kena duduk di Syam. Yang tu yang disepakati oleh ulama. Tetapi dalam menyesuaikan pada nilai Maustatin. Nah, bukan kata dia baru pergi celapak tentu nah Al-Mahdi punggah. Dan kumpulan yang kedua yang membai'ah kepada Al-Mahdi adalah orang yang saleh di kalangan mereka. Orang yang saleh di kalangan orang-orang yang ada seluruh dunia. Boleh tengok siapa dia yang kata saleh tu? Kata Syekh Muhammad Ghazali, antara sifat tanda orang saleh sentiasa membacakan doa Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Baru boleh dikatakan saleh. Imam Al-Ghazali kata apa pula? Orang yang soleh itu tadi, kalau dia keluar pada rumah 50 tapak kaki dia, tak pakai kepiah, dia tidak dikira sebagai orang soleh, masuk dalam bab fasik, tak tutup kepala. Yang tu ada juga yang beri komentar tu zaman dia, tetapi ia adalah sunnah Nabi SAW. Orang soleh adalah orang yang rasa orang lain lebih baik pada dia, dan dia merasakan diri dia lebih buruk pada orang dan lebih hina pada orang. Dan orang yang kedua ini adalah orang yang mana mereka akan rasa cepat untuk berbai'ah ke atas Al-Mahdi. Datang daripada mana? Dalam riwayat sebut daripada Tunisia, daripada Algeria, daripada Mesir turun, daripada Yaman naik ke atas, daripada kawasan Syam seluruhnya akan berbai'ah kepada Al-Mahdi. Termasuk juga daripada timur, Iran, Iraq dan sebagainya, semua akan turun mai kepada Al-Mahdi untuk berbai'ah kepadanya. Itu orang kedua. Yang ketiga yang disebutkan sebagai Al-Mukhtar, orang yang terpanggil untuk berbai'ah kepada Al-Mahdi. Dalam masa yang sama, mereka ini adalah orang yang merasakan daripada awal itu adalah Al-Mahdi, dan mereka berusaha untuk berjumpa dengan Al-Mahdi untuk berbai'ah kepada dia. Dan ada juga yang disebutkan yang kata pilihan ni siapa dia? Pilihan ni nak rujuk kepada orang-orang elit yang menguasai 3 jenis cabang lapangan peperangan Nabi SAW. Berkuda, berperang dan berenang. 3 benda ni. Bila kata dia sebut berkuda, dia kena jadi orang yang elit dalam nilai ataupun dalam usaha berkuda tu. Nak guna kuda tu macam mana? Yang kedua, berperang pada 2 gagasan, iaitu menggunakan pedang dan juga panah. Dan yang ketiga, isu berkenaan berenang yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Yang tu sebahagian mengatakan yang dikatakan pilihan itu. Mereka tetap kekal untuk beribadat, mereka tetap kekal juga untuk melakukan ibadat salat, baca Quran, selawat, sedekah, tutup aurat dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama mereka menguasai tahap penguasaan ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan lapangan peperangan di masa itu. Sebab bila ditanya kepada Albert Einstein tentang berkenaan perang akhir zaman, Armageddon ataupun perang dunia keempat, dia kata kalau berlaku perang dunia ketiga, dia kata kalau berlaku perang dunia ketiga, perang dunia keempat, manusia akan fight with nothing. Manusia akan berperang dalam keadaan tak guna apa. Bahkan baru ni bila berlaku pandemik, ada orang yang mengisyaratkan itu adalah peperangan yang ketiga, perang dunia yang ketiga, perang biokimia. Dan nanti akan tiba satu peperangan yang tidak ada lagi segala benda yang kita boleh kenal hari ini dengan tentang weapon, tentang persenjataan yang kita nampak hari ini. Nanti dia akan main balik pedang, dia akan main balik tombaknya, dia akan main balik kerihnya, dan tak jadi satu kepelikan bila mana banyak negara-negara asing, terutamanya Eropah, negara-negara yang ada paksinya ke Yahudi,
mereka adalah orang yang mengkhususkan penggunaan perang dalam latihan ketenteraan mereka. Sampai hari ini ada pasukan elit mereka. Dan kita juga ada. Cuma hari ini kalau kita tanya dekat orang nak sepuh kerih pakai apa, kita tanya dekat orang kita nak sepuh mungkin cindai pakai apa, kita nak buat khambik lagu mana, kita nak buat sarung lagu mana, hulu macam mana, kenal tak kerih yang kata Taming Sari yang mana, Tanjung Patani yang mana, Riau Pekaka yang mana. Kalau kita tanya tu pun kita dah mula raplah. Tapi benda tu ada di kalangan orang kafir. Di Belgium mereka duk gaji, di Rusia mereka duk gaji, di England mereka duk gaji. Yang kita duk bubuh ganji lah. Hak tu tahu. Hak lain tak? Sebab tu bila sebut berkenaan dengan persediaan orang yang berbai'ah kepada Al-Mahdi adalah orang yang terpilih, dan mereka ini adalah orang yang kekal kental untuk mengikut sunnah Nabi SAW, dan dalam masa yang sama memperkemaskan diri mereka supaya mereka boleh duduk dalam kumpulan yang berbai'ah kepada Al-Mahdi. Kenapa? Sebab nanti kita pernah duk sebut sebelum-sebelum ni, yang kata 80 bendera, setiap satu bendera 12,000 itu, kata ulama 12,000 bawah satu bendera tu adalah pasukan elit, pasukan tentera yang paling cekap. Most of them adalah expert, bukan calang-calang, bukan tembak bawah kena atas dah. Semua adalah orang yang elit dalam kepakaran pedangnya, kepakaran panahnya, kepakaran berkudanya. 12,000 dalam satu bendera tu semua adalah elit. Dan yang akan berdepan dengan kelompok ini juga daripada orang Islam adalah kelompok tentera yang juga elit. Dan dia bukan start daripada 3 bulan nak pergi perang baru duk berlatih dah. Lama. Kadang-kadang dia mungkin mula daripada kita, kemudian dia pergi kepada anak, kemudian dia pergi kepada cucu. Rutin kita tu yang membina satu gagasan masyarakat akhir nanti yang boleh dan layak untuk menjadi tentera Al-Mahdi. Kalau kita ingat la ni dah pagi makan pengor kan, lepas tu sekali puasa tahun sekali, tu pun mujung lah dah, tu pun mujung. Macam mana nak jadi tentera Al-Mahdi? Nak jadi jentera hak kutip padi pun rasa tak larat dah, nak jadi tentera Al-Mahdi lagi mana. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan ciri-ciri orang berbai'ah, itu nilai dah. Dan dalam fasa yang keempat ni, dalam kesimpulannya, kata penulis, untuk kita kongsikan dengan tuan-tuan, insya-Allah sikit saja yang saya nak kongsikan, dia punya poin yang diletakkan. Baik, yang pertama, yang ni kena jelas. Tidak ada dalil yang sahih, yakni kuat dan tegas, yang menjelaskan tempat dan arah keluarnya Al-Mahdi. Dan setelah itu, selepas dia keluar tu daripada mana, macam mana dia boleh pergi, tak ada siapa yang tahu. Cuma dia yang confirm dan pasti akan dibai'ah di Kaabah. Sebab tu orang berdiri pada term ini. Dia akan boleh kata Al-Mahdi daripada sini, Al-Mahdi daripada situ, Al-Mahdi daripada sini. Dan benda ni bukan benda baru, lama dah, beribu tahun dah. Bila berlaku saja kejatuhan umat Islam, nak cari nilai kebangkitan, maka dipropagandakan dengan nilai Al-Mahdi. Setiap peperangan yang berlaku di antara sekte ataupun sektor Islam dengan kelompok kufar, pasti akan berkumandang gelaran-gelaran Al-Mahdi, gelaran-gelaran Nasrullah dan sebagainya. Padahal bukan Al-Mahdi lagi. Mula-mula kita duk dengar daripada timur. Kita kata timur kita dah. Pi naik atas sikit, naik ke Thailand. Thailand kata timur kita. Naik atas lagi sampai ke Bangladesh. Bangladesh kata kita timur. Naik lagi pi ke Pakistan. Pakistan pun mengaku kata mereka timur juga. Pi lagi sampai ke kawasan yang berada di kawasan timur kepada Mekah. Semua berkat mengaku kamilah tentera dari timur. Satu segi bagus ya. Semua itu adalah timur dan kita semua akan menjadi tentera Al-Mahdi. Tetapi yang tak bagusnya, bila ada selfness, bila ada keakuan, dak bukan hampa, bukan dia ni, bukan dia tu, tapi kami. Sebab tu bila mai bicara berkenaan dengan Tamim, ada yang dah kata dah Tamim pada tanah Melayu. Saya kata Tamim mungkin juga Tun Mahathir, Tamim. Tamim juga mungkin Telekom Malaysia, Tamim. Tamim mungkin Tanjung Merbau, boleh juga Tamim. Sebab tu jangan, bukan kata downgrade, jangan kita simplify sangat benar tu. Sedangkan tak ada satu term yang kukuh lagi tepat daripada manakah arahnya datang muncul Al-Mahdi. Cuma yang kita tahu, bai'ah akan berlaku. Bila? Wallahu ta'ala a'lam. Dan kalau boleh, pada masa tu,
kita akan nampak kedudukan dunia ni berada dalam keadaan yang penuh dengan kefasadan, duduk dalam keadaan kezaliman, penuh penganiayaan. Lah ni kita duk nampak penganiayaan dah banyak dah. Dah banyak dah ni, tapi tak cukup lagi. Sayur baru naik kan. Minyak duk steady lagi. Kita tak tahu lagi penganiayaan dia macam mana. Tapi dunia akan merasai penganiayaan itu. Kemudian disebutkan yang pertama, Al-Mahdi akan keluar dari arah timur. Hal ini diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam buku beliau berkenaan dengan huru-hara dan pertempuran, iaitu kitab Al-Fitan wal Malahim. Pandangan Ibnu Katsir. Yang kedua, kata Imam Qurtubi, Al-Mahdi akan keluar dari arah barat atau maghrib, kawasan maghribi hujung atas pada maghribi Sepanyol. Dia akan mai daripada kawasan maghribi. Maghribi ini sedikit ke utara. Dia dekat dengan Algeria. Dan ada yang kata dia mai pada situ, tetapi kalau tengok balik ia masih lagi condong ke arah timur. Yang ketiga, Al-Mahdi berasal dari penduduk Madinah yang kemudiannya melarikan diri ke Mekah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang kata keluar pada Madinah tu, maksudnya memang Al-Mahdi duduk di Madinah masa tu. Dan ada orang yang berpegang pada hak ni saja, dia tak ambil yang lain. Dan yang dekat sini yang berlaku pertemuan ni. Bila ada orang kata mai pada timur, dia tak ada, Al-Mahdi mesti kena duduk di Madinah. Ya, memang dia duduk di Madinah dan dia keluar daripada Madinah, tetapi asal muasalnya tak ada siapa yang boleh pastikan. Dan kalau ada orang kata memang dia mai pada Madinah pun tetap juga tidak berdiri pada paksi yang sahih, sebab tidak ada dalil. Tak ada pegangan, tak ada sandaran. Dan kesimpulannya adalah, kata pengarang, mungkin ada pernyataan hadis Nabi SAW yang sahih, yang menerangkan dengan jelas tempat keluarnya Al-Mahdi, seperti teks-teks hadis dengan ciri-ciri dan tanda-tanda kemunculan. Akan tetapi Allah berkehendak untuk merahsiakan kepada manusia tempat keluar Al-Mahdi dan tempat asalnya untuk tujuan dan jangkauan yang lebih jauh, iaitu untuk melindungi tempat atau negeri tempat keluarnya Al-Mahdi, baik di timur ataupun di barat, daripada niat jahat musuh-musuh yang selalu berusaha melakukan tipu daya dan melepaskan kemarahan mereka apabila mereka mengetahui dengan jelas dan tepat di manakah kedudukan Al-Mahdi. Orang yang nak cari Al-Mahdi dan nak habiskan Al-Mahdi tidak lain tidak bukan, iaitu kelompok daripada kafaru min ahlil kitab. Kalau tuan-tuan tengok balik dalam sirah, macam mana Yahudi boleh penuh di kawasan Madinah dan Mekah. Sebab dalam teks kitab Taurat, dalam teks kitab Injil, secara spesifiknya memang menyebutkan Nabi SAW akan muncul di kawasan dekat dengan Kaabah. Tak mana dalilnya dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 127, 128, 129. Nabi Ibrahim AS mendoakan dengan anaknya Nabi Ismail supaya Allah munculkan seorang Nabi yang dekat dengan Kaabah. Daripada 124,000 orang Nabi, 300 lebih para Rasul, tak ada satu pun Nabi dan Rasul yang dilahirkan dekat sangat dengan Kaabah, melainkan Nabi Muhammad SAW. Tetapi benda tu mereka tahu. Sebab dalam kitab Taurat pun cerita benda tu, dalam kitab Injil pun cerita benda tu. Pasal apa kitab Injil cerita benda tu? Sebab Nabi Isa pun bagi tahu, akan mai selepas aku min ba'di ismuhu Ahmad, seorang Nabi yang dia juga Rasul Allah, dia akan mai lepas aku dan nama dia adalah Ahmad. Bukan takat bagi tahu dia tu siapa dia, tetapi bagi tahu pula nama. Dalam Ten Commandment, kalau kita tengok balik kisah daripada Nabi Musa AS, dia bawa gagasan daripada Suhuf Ibrahim. Sebab tu kita baca dalam suratul A'la, Suhufi Ibrahim wa Musa. Dalam surah Ibrahim juga kata ulama dimuatkan tentang kisah di mana akan adanya Nabi akhir. Sebab tu mereka boleh tahu spesifik dekat mana Nabi Muhammad SAW boleh lahir. Dan sebab tu jugalah Yahudi berpeleseran penuh di kawasan Mekah dan Madinah. Dan mereka juga berusaha nak katakan anak mereka adalah Nabi. Sampai ke tahap cara mereka macam mana menamakan anak mereka dengan nama Ahmad. Bahkan dalam satu riwayat sebut nama Muhammad sendiri. Tapi tidak, tak jadi. Yang betul Nabi akhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan sebab itu hakikat keberadaan Imam Al-Mahdi di akhir zaman tidak siapa ketahui secara total, tidak siapa pun ketahui secara spesifik, sebab nak jaga beberapa benda yang berkemungkinan akan menjadi satu perkara yang merugikan masyarakat. Sampai Imam Al-Ghazali kata, aku kalau hidup, aku cukup risau kalau buat naya ke orang.
tambah-tambah orang yang nama dia Muhammad. Sebab aku takut dia adalah Al-Mahdi. Sampai tahu tu ulama dulu punya risau. Bukan takat jaga kerukunan akhlak baik semua, tapi benda tu dia fikir takut orang yang dia buat naya tu adalah Al-Mahdi. Kalau dia buat naya dengan Al-Mahdi, dia takkan termasuk dalam golongan manusia yang berbai'ah kepada Al-Mahdi. Yang tu yang dia takut. Sebab tu bila kita kongsikan pada tuan-tuan, yang pertama ini adalah bagaimana kedudukan ataupun tanda yakin dekatnya kemunculan Al-Mahdi. Yang kedua, Nabi SAW menjelaskan keadaan pasukan tentera yang terbenam ke dalam perut bumi, iaitu bahawa ketika pasukan tersebut berusaha untuk terus mengejar Al-Mahdi, tiba-tiba pasukan bahagian tengah telah terbenam ke dalam bumi dan tidak dapat dilihat oleh pasukan bahagian belakang, serta tidak meninggalkan apa-apa kesan. Kemudian sisa pasukan yang masih ada itu menjadi bingung dan diselubungi ketakutan, dan mereka saling berteriak meminta tolong. Maka pasukan bahagian hadapan berteriak kepada pasukan bahagian belakang, tetapi azab telah datang sebelum mereka mendapat jawapan dari teriakan mereka. Kemudian mereka semua berpekikkan sambil dalam masa yang sama ditelan ke dalam bumi. Tak ada satu pun yang menyelamatkan daripada azab tersebut kecuali satu. Bahkan dalam riwayat menyebutkan 2 orang. 1 atau 2 orang lelaki saja yang mengkhabarkan kepada orang lain tentang kejadian tersebut. Yang ni dia nak abang dah dekat dah dengan pembaiatan Al-Mahdi. Yang kedua, maksudnya berlaku penenggelaman. Yang ketiga, tentera yang berjalan untuk menumpas Al-Mahdi dan para pengikutnya adalah tentera pejalan kaki, infanteri. Orang yang berjalan. Bukan tentera berkuda, bukan tentera yang ada kapal terbang apa tidak, tetapi berjalan kaki. Hal ini merupakan satu dalil bahawa perang sekutu internasional ataupun Armageddon yang mendahului kemunculan Al-Mahdi adalah satu peperangan yang amat dahsyat, yang akan menghancurkan sebahagian besar senjata-senjata strategik. Segala bom nuklear ke, atomik bom ke apa ke, tak ada masa tu. Sebab dah settle dah satu perang sebelum tu yang menghancurkan. Satu lagi, kajian mereka sebut akan mai satu zaman semua dia akan reverse balik seperti mana zaman awal. Dia akan mai satu zaman semua benda mati, teknologi piak. Tak ada dah Google Map ke apa ke, tak ada. Tak ada dah WhatsApp group. Admin WhatsApp masa tu pun dipandang hina ketika itu. Kan tak boleh duk buat muka toya dekat orang dah. Tak boleh duk buat muka cerin dekat orang. Pasal teknologi all down. Al-Quran hanya ada pada golongan-golongan yang mengamalkan. Orang yang tak pernah duk pegang Quran menggagau nak cari tahu mana. Hadis begitu juga. Begitu juga dengan setiap capaian yang kita duk ada hari ni, dengan elektrisitinya, dengan segala utility yang kita duk dapat, semuanya akan berbalik kepada asal. Dan ada dah gerakan di seluruh dunia yang duk buat benda ni. Maksudnya mereka menafikan teknologi. Bukan tak ada, ada tapi mereka tak mau guna. Sebab mereka kata mereka duk standby. Kebanyakan orang Kristian yang kita duk jumpa, kebanyakan orang Kristian. Mereka ada community mereka. Sampai ke tahap beli tanah di satu tempat yang jauh semata-mata nak standby benda ni. Bahkan dalam siri gambar ataupun filem atau drama yang mereka tunjukkan kepada kita juga ada diceritakan tentang benda ni, tentang dom, satu kawasan yang kena pakai balik teknologi terdahulu dan sebagainya. Dan jika tidak, tentu pasukan ini tentu merasakan berat dan susahnya berjalan kaki yang jauh di padang pasir yang panas dari Syam menuju ke Mekah. Dan saya mereka akan memakai pesawat terbang. Betul lah. Kalau kata ada kapal terbang, siapa dapat tak naik kapal terbang tu? Drone pun tak ada masa tu. Apalagi masalah ini adalah sangat penting, besar dan mendesak untuk mereka selesaikan dengan segera. Sebagaimana yang berlaku pada tahun 80-an ataupun sekitar tahun 1400 Hijriah. Nak azan ke? Boleh tu. Yang terakhir, sesungguhnya pembenaman tentera tersebut ke perut bumi adalah merupakan satu balasan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis yang lalu membezakan antara mustabshir, iaitu orang yang berangkat, mustabsir, orang yang berangkat dengan senjata berniat untuk memerangi Al-Mahdi, dan majbur, orang yang dipaksa untuk memerangi Al-Mahdi, orang yang dikerah. Al-Jabbar, Allah yang maha memaksa. Majbur, orang yang dipaksa. Dan mereka itu duduk dalam dua keadaan. Satu, kena memang nak pergi perang. Yang kedua, dipaksa. Dan Ibnu Sabil, iaitu para musafir yang berkebetulan berada di tempat yang mana tentera tersebut dibenamkan di Baidak. Kemudian hadis Nabi SAW tersebut menerangkan,
bahawa semua orang yang terbenam tersebut akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Akan tetapi kami memperingatkan dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi anggota dari pasukan yang malang ditelan bumi tersebut, dan semoga kita menjadi penguat dan pendukung Imam Al-Mahdi yang kita tunggu sebagai khalifah di akhir zaman, yang nama asalnya Muhammad ibnu Abdullah dari keturunan Hasani daripada Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 ciri ni, 4 gagasan ini, 4 elemen ini adalah merupakan elemen yang terutama dalam nak memberikan khabar tentang waktu, detik, dekat, debar kemunculan Al-Mahdi. Dah memang confirm dah Al-Mahdi, ya, yang ni tanda-tanda dah. Iaitu penenggelaman yang berlaku, adanya isu berkenaan dengan penggunaan alatan ketenteraan yang bukan kuno. Ada orang kata ni benda kuno, tak, bukan kuno, benda tu dah masa tu dia adalah hebat. Nak dapat senjata masa tu adalah satu benda yang susah. Kalau tuan-tuan perasan balik lah, besi dah naik sekali kan dah. Besi dunia siapa pegang? Bukan orang Islam, bukan negara Islam. Dan benda-benda yang digunakan untuk ketenteraan sebegini rupa telah pun disisihkan ke tepi untuk negara-negara tertentu untuk mereka buat. Bahkan sampai hari ni ada orang yang masih lagi berkongsi kepada kita artikel tentang pembentukan ataupun nak buat perang pedang Salahuddin Al-Ayyubi. Pembinaan kerih macam mana nak buat? Bukan baru, 1636 ada satu pedang dibuat di Sweden. Pedang kerih dibuat di Sweden 1636. Selepas kejatuhan Melaka, kitab-kitab kita dibawa keluar daripada tanah ini. Bukan Melaka ni. Bukan yang kata ada berapa Dewan Undangan Negeri tu, dah. Melaka tu sampai ke kawasan atas daripada Siam, bawahnya sampai ke Temasek, dan Melaka pi sampai ke Riau Lingga dan sebagainya. Melaka punya kitab-kitab utama dibawa keluar negara dan diperaitkan di seluruh negara yang ada. Dalam catatan yang kita dapat daripada satu orang pengkaji di Atma, nama dia saya lupa, ada seorang lah, orang Rusia perempuan, nama dia belakang Denisova kot belakang. Dia bagi tahu manuskrip orang Islam Melayu Melaka sampailah yang terakhir zaman Kedah dan sebagainya ada di luar negara beratus ribu. Di Belgium saja ada 18,000 yang didaftarkan. Di Belgium saja ada 18,000 yang didaftarkan. Ada 2,000 yang ada dalam simpanan orang peribadi. Individual punya simpan ada 2,000. Campur 20,000. 20,000 baru mewakili 17% daripada seluruh manuskrip yang pernah dicatatkan, pernah wujud di tanah Melayu ini. Dan daripada kitab-kitab ni lah yang mereka boleh implement, mereka boleh ambil, kemudian mereka huraikan, mereka cerakinkan, dan mereka buat pembangunan yang kita duk dapat hari ni. Dan kita tak adalah nak pergi claim kata yang telefon pun main daripada kitab kita, kapal main daripada kitab kita, tidak. Tetapi nak habaq kata betapa mereka menjahiliahkan umat ini sampai kita rasa kita tak ada apa. Sebenarnya kita punya kekuatan yang cukup dahsyat sehingga diimpikan dan diangankan oleh golongan-golongan kafir laknatullah. Ni kelompok ni. Sebab tu bila kita tengok balik kenapa mereka berusaha sungguh-sungguh untuk pergi buat kerih, buat pedang dan sebagainya, cara nak sepuh, macam mana nak letakkan racun, damak dan sebagainya dekat senjata. Ya, sebab mereka tahu mereka akan menggunakan benda tu di satu hari nanti. Anak-anak Yahudi diajak untuk berperang menggunakan pedang, memanah dan sebagainya. Tapi kita tak. Kita diajak naik kuda tu pun 5 kupang. Habis lagu senyap, turun balik. Yang lagi teruk dia pergi kedai, pergi kuda tu kat kedai. Ni lagi rebah. Sebab tu kerapuhan dan kemandulan masyarakat bukan dikarenakan oleh kekuatan mereka, tidak, tetapi pengkhianatan oleh kita sendiri. Lepas tu kebaculan pemerintah-pemerintah yang ada tak mau langsung nak bagi semangat untuk membangkitkan nilai keislaman dalam diri, jati diri hilang. Bukan nak suruh naik semangat Melayu lebih. Melayu tak pergi ke mana pun. Islam itu pi sampai ke syurga. Takkan kita nak pi sampai ke depan kuburnya, kita nak pi sampai ke syurga. Bawa jati diri Islam. Yang jadi masalah kita hari ni, ketika Islam diperintah oleh satu orang yang tidak ada istana, dunia tunduk dekat dia. Tetapi bila mana Islam diperintah dalam keadaan ada mahligai besar, dunia pijak dah. Tuan-tuan tengok Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tuan-tuan tengok Nabi SAW sampai tepuk, sampai pegang kepala Sayyidina Umar. Macam mana hang wahai Muhammad SAW?
Ada pemerintah Rom, Kisra di Parsi, ada kemegahan istana mereka, tapi engkau duduk dalam keadaan sedemikian, mengaku duduk dalam keadaan engkau adalah Rasulullah, engkau adalah seluruh alam punya rahmat, tapi pasal apa hang pilih hidup macam ni? Dia kata hidup dekat sini tak lama mana. Al-abqa adalah akhirat. Sebab tu kembalilah kita untuk berpegang kepada sunnah Nabi SAW dan memperbanyakkan istighfar, selawat atas Nabi SAW. Moga-moga kebaikan sentiasa mengerumuni kita dalam keadaan kita sentiasa minta pada Allah, moga diampunkan segala dosa. Baik, moga takat tu dulu perkongsian tuan-tuan. Nanti kita akan masuk pula fasal kelima, peperangan yang berlaku di zaman Al-Mahdi, yang mana ada dia punya perincian kronologinya dengan siapa dulu. Paling tidak yang pertama kata Nabi SAW, kita akan berperang dengan orang Arab. Yang kedua orang Syiah. Yang ketiga kaum Rom. Yang keempat adalah kelompok Turki sekularis. Yang kelima adalah kelompok Yahudi. Yang keenam keturunan Rom sekali lagi, iaitu daripada kelompok pecahan Bani Ishaq, iaitu Amerika dan Eropah. Dan yang ketujuh adalah komunis, bangsa Khaus, Kirman, China, Rusia dan Jepun. Yang ini dalam penakkulan daripada penyusun. Moga-moga takat itu dulu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Kalau ada kekasaran bahasa, teguri bicara, terlajak kata, terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak pada hujung rambut sampai hujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan dari Nabi SAW, al-qadr khairi wa syarri min Allah. Pun begitu kata Nabi SAW, al-insan la yakhru min al-khata' wa nisyan. Manusia tak dapat lari pada silap dan lupa. Justru kalau ada kekhilafan, kesilapan, kelupaan, dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah, mohon maaf sudah diberi. Kalau ada silap dan salah, akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fayafudhal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.